الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik ke syarah kitab tauhid kita jilid kedua. Kita bincang bab baru iaitu mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Bab ke-40. Tahu nikmat Allah tapi ingkar. Qala ta'ala ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Oleh Dr. Firanda Ad-Dirjah. Syarah. Maksud dari bab ini dan bab-bab setelahnya adalah tentang bagaimanakah seseorang berhati-hati dalam berkata-kata. Ingat kata-kata ni agar jangan sampai dia menodai tauhidnya, merosakkan tauhidnya, menjahanamkan tauhidnya dengan perkataan-perkataan yang tak betul, yang salah. Di antara perkataan yang boleh merosakkan tauhid kita adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah SWT, atau menyandarkan nikmat kepada sebab dan bukan kepada al-musabbib yang menciptakan sebab, iaitu Allah SWT. Pembahasan ini menjadi pembahasan yang juga penting kerana tauhid mestilah bersih dan jangan sampai ternoda, tercemar dengan sedikit kekotoran apapun. Oleh kerana itulah dalam berkata-kata pun kita mestilah berhati-hati kerana salah berkata-kata boleh merosakkan, mencemari kemurnian tauhid kita. Sikap seorang yang diberikan nikmat. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, maka ada 3 sikap yang mesti kita kerjakan. Pertama, al-i'tirafi bil qalbi. Al-i'tirafi bil qalbi, mengakui dengan hati. Mengaku nikmat ni dari Allah yang bagi dah. Tak kala seorang diberi nikmat oleh Allah SWT, maka ada 2 hal yang mesti dia lakukan dengan hatinya. Pertama, meyakini dengan hati bahawasanya seluruh nikmat-nikmat semata-mata berasal dari Allah SWT sahaja. Allah SWT firman, "Ama bikum min ni'matin fa minallah, summa idza massakum ad-durru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah, kepadanya lah kamu minta pertolongan. Surah An-Nahl ayat 53. Dan di antara doa yang disyariatkan pada kita untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu petang juga menyebutkan agar kita mengakui nikmat tersebut. Doa tersebut berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, Sayyidul Istighfar. Maksudnya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menepati perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu dan aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripadamu. Hadis ni Hadirat Bukhari nombor 2306. Kedua, itu pertama mengakui nikmat Allah lah. Yang kedua, hendaknya seorang tidak pernah merasai bahawa dirinya memang berhak mendapatkan nikmat tersebut. Rasa tak layak dah. Bukan kita boleh jawab tetap jawab gaji besar ke apa ataupun nikmat apa, kita berasa layak. Kita berasanya Allah beri lebih kita dari segi amalan kita, dari segi akhlak kita, dari segi ibadah kita kurang sangat lah. Tak pada Allah beri nikmat kita banyak lagi. Artinya ketika kita diberikan nikmat dari Allah SWT, janganlah pernah merasa yakin dan percaya diri bahawasanya sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah semestinya diri kita mendapatkan nikmat tersebut kerana kita rajin solat ataupun rajin sedekah. Kerana yang demikian adalah tanda bahawa kita kurang bersyukur kepada Allah. Kerana aku boleh kan sembahyang duha, tak boleh dekat gitu dah. Ketahuilah, jika sekiranya berusaha melakukan sesuatu adalah tolak ukur mendapatkan sebuah nikmat, maka hal itu adalah keliru. Kerana betapa banyak orang yang sudah berusaha dengan gigih, namun kenyataannya tidak diberikan nikmat oleh Allah. Padahal mungkin orang tersebut jauh lebih soleh daripada diri kita dah. Ada orang baik dah, pocik-pocik dia sok mau Jumaah dah. Dia ni tak baju balas dengan orang apa, nampak akhlak comel lah. Tapi tengok miskin lah, tidak kaya pun orang. Kaya lain dah. Dia kapu gitu relax dah. Gitulah dah. Oleh kerana itu, sikap hati kita ketika diberikan nikmat oleh Allah SWT adalah kita meyakini bahawa nikmat tersebut datang dari Allah semata-mata.
dan meyakini bahawa nikmat tersebut terlalu besar dan banyak serta tidak sembanding dengan sedikit usaha amalan kebaikan yang kita lakukan. Tak pada nak Allah beri terbanyak dari segi amalan kita, kau bersyukur. Al-i'tiraf bil lisan, mengakui dengan lisan. Ada dua cara yang boleh dilakukan oleh seorang hamba dalam mengakui nikmat Allah melalui lisan. Pertama, banyak memuji Allah SWT. Yang kedua, at-tahaddus bin ni'mah, iaitu senantiasa menyebut nikmat-nikmat Allah dengan menyandarkannya kepada Allah SWT. Di antaranya adalah seperti perkataan Nabi Sulaiman AS, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Ini adalah kurniaan dari Rabbku, dari Tuhanku untuk menguji diriku. Apakah aku boleh bersyukur ataukah justru kufur? Soal Namal ayat 40. Oleh kerana itu, tak kala menyebutkan nikmat-nikmat Allah, janganlah kemudian kita menyandarkan nikmat tersebut pada sebab-sebab selain Allah SWT. Maka seorang tidak boleh mengatakan, kalau bukan kerana doktor itu, mungkin saya sudah meninggal. Kalau bukan kerana polis itu, mungkin rumah saya sudah kena rampok lah, dicuri. Kata-kata seperti ini boleh menodai, mencemari tauhid kita. Adab yang semestinya adalah seseorang yang diberi nikmat hendaknya mengatakan, kalau bukan kerana Allah, kemudian sebab polis tersebut, mungkin rumah saya sudah dirampok, dicuri ke apalah. Gitu lah. Jadi kita berbuh Allah dulu, kemudian sebab polis. Demikian pula misalnya ungkapan terhadap nikmat pemahaman agama, kita pihak agama. Kita tidak boleh mengatakan, kalau bukan kerana ustaz tersebut, tok guru tersebut, maka saya mungkin tidak akan faham. Ini banyaklah terjadi dah. Ya ayat direct, kalau tok guru ni lah, kalau ulama ni lah, maka dia tak akan faham lah, orang lain tak faham lah. Akan tapi katakanlah, kalau bukan kerana Allah yang memberi pemahaman kepada saya, dan kemudian dengan sebab ustaz tersebut, mungkin saya tidak akan faham. Oleh kerana itulah, dalam nikmat apapun hendaknya kita menyandarkannya kepada Allah SWT dulu. Kerana itu adalah adab ketika seseorang diberi nikmat. Yang ketiga, al-i'tiraf bil amal. Yang kedua tadi dipanggil al-i'tiraf bil lisan, mengaku, kena sebut mulut. Tadi dalam hati mula dah. Pertama, yang kedua lisan. Yang ketiga, al-i'tiraf bil amal, mengakui dengan amalnya pula. Ketika seorang diberi nikmat oleh Allah SWT, maka sikapnya melalui amalannya adalah dengan menggunakan nikmat Allah tersebut untuk ketaatan dan bukan untuk maksiat. Allah SWT memberikan kita akal, maka janganlah kita gunakan akal tersebut untuk berfikir bagaimana cara mencuri harta orang. Allah SWT memberikan kita mata, maka jangan kita gunakan mata tersebut untuk melihat hal yang haram dan dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan kita pendengaran, maka jangan kita gunakan pendengaran tersebut untuk mendengar hal-hal yang haram seperti ghibah, mengumpat dah, namimah, gaduh domba dah, dan muzik-muzik. Allah SWT memberikan kita jasad yang sihat, maka janganlah kita gunakan jasad kita untuk bermaksiat seperti berzina, berjoget dan yang lain-lainnya. Sikap-sikap tersebut merupakan bentuk kita tidak bersyukur. Maka yang mesti kita lakukan adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam perkara-perkara ketaatan pada Allah SWT. Inilah penjelasan sederhana tentang bagaimana sikap-sikap seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Adapun pembahasan kita dalam bab ini adalah kesalahan dalam sikap menyandarkan kenikmatan. Itu menyandarkan nikmat kepada sebab-sebab, bukan pada musabib, pembuat sebab tu, ya Allah ni. Orang yang melakukan hal tersebut telah melakukan kesalahan berupa syirik juga. Hanya sahaja pada darjat syirik kecil lah, bukan syirik besar. Sikap seorang terhadap sebab nikmat. Dan sikap seorang yang diberi nikmat Allah Taala, pertama, al-i'tiraf bil qalbi, mengakui dengan hati nikmat Allah yang beri dah. Meyakini dengan hati bahawasanya seluruh nikmat semata-mata berasal dari Allah SWT, tidak pernah merasai bahawa dirinya memang berhak mendapatkan nikmat tersebut. Tak pada dengan amal dia, banyak nikmat Allah beri dah. Yang kedua, al-i'tiraf bil lisan, mengakui dengan lisan. Memperbanyakkan memuji Allah SWT. Yang pertama. Yang keduanya, menyebut-nyebut nikmat Allah dengan menyandar kepada Allah SWT dahulu, kemudian baru orang lain. Itu al-i'tiraf bil lisan. Yang ketiga, al-i'tiraf bil amali, mengakui dengan amal, menggunakan nikmat tersebut pada perkara ketaatan, tidak menggunakannya pada perkara maksiat. Setelah membahas tentang sikap yang kita tak kala diberikan nikmat oleh Allah, kita beralih pula kepada pembahasan tentang bagaimanakah sikap kita terhadap sebab nikmat tersebut. Misalnya, kalau ketika kita boleh sembuh dari suatu penyakit kerana ditolong oleh seorang doktor,
Maka bagaimanakah sikap kita terhadap doktor tersebut yang merupakan sebab? Tentunya jika sebab itu adalah manusia, maka kita berterima kasih kepadanya dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalaskanmu dengan yang lebih baik. Berterima kasih atas bantuan orang lain adalah satu hal yang sangat-sangat dianjurkan. Nabi SAW bersabda, La yashkurullahu man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah sesiapa-siapa yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Hadis Abu Daud nombor 4811. Berterima kasih kepada manusia adalah sebuah kemestian. Akan tetapi kita mesti faham bahawa orang tersebut hanyalah sebab sahaja. Dan yang memberikan kenikmatan sesungguhnya adalah Allah SWT semata-mata sebab pemberi nikmat sebenarnya. Benar kita katakan bahawa dengan sebab doktor tersebut penyakit kita boleh sembuh. Sebablah doktor tu. Akan tetapi siapa yang menjadikan doktor tersebut pintar? Dan pelbagai lagi nikmat ada. Allah SWT belaka bunyi-bunyi. Dialah Allah yang menjadikan operasinya, operasi pembedahan kalau apa berhasil. Maka dari itu janganlah kita menyandarkan kenikmatan atau kemudaratan yang kita terhindar darinya kepada sebab-sebab tersebut sahaja. Kerana itulah yang dinamakan syirik. Nama syirik tu itulah terhindar. Dia kena serentak betul dia. Dia kena ayat Allah dulu, kemudian lepas tu lah. Adapun kita menyandarkan hati kita ketika pada Allah saat mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari kemudaratan, maka itulah yang namanya tauhid. Hati kita tu dulu sebelum amalan lain, hati kita tu. Selain itu yang mesti menjadi perhatian kita juga adalah bahawasanya sebab yang sedang kita hadapi atas suatu nikmat merupakan rangkaian dari banyak-banyak sebab. Dan yang merangkai sebab tersebut adalah Allah SWT belaka lah. Ada setengah tu dia kita kubur lah Tok Wali lah, berkat Tok Wali. Tiba boleh dia berasa berkat Tok Wali, padahalnya dia usaha banyak mana dah. Dia doa tempat lain banyak dah. Tiba-tiba masa pergi kubur tu berasa macam berkat Tok Wali, padahal tak ada kait dah. Ada banyak sebab lain yang dia memang nak bidah tunggu masa tak siapa masuk lah. Sebab itu bukan hujah untuk kita buat bid'ah ataupun benda-benda khurafat dah. Contoh terus sederhana, kita mendapat nikmat berupa diberi makanan oleh orang lain, berupa nasi saat bertemu, saat bertamu lah, saat melawat lah, bertamu ke rumahnya. Maka hendaknya kita merenungkan apa di balik makanan tersebut. Bukan nampak makanan itu saja, nampak pemberi makanan. Sebagaimana firman Allah SWT, "Falyanzurul insanu ila ta'amih", maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Surah Al-Baqarah ayat 4. Allah suruh kita perhati makanan kita. Orang yang memberikan makanan kepada kita, tentu kita berterima kasih kepadanya, kerana dialah yang menghidangkan makanan tersebut pada kita. Nah, mana pun kita terima kasih juga dah. Akan tapi sebenarnya hidangan nasi ini adalah hasil dari rangkaian banyak sebab lain. Cuba kita berfikirlah, cuba kita renung-renung fikir molek. Dari manakah nasi itu berasal? Nasi berasal dari para petani menanam. Kemudian petani tersebut memerlukan air atau pupuk untuk keberhasilan tanamannya. Setelah berhasil panen, masuk beras yang ada memerlukan kereta untuk mengangkutnya pula. Akan tapi kereta tersebut, lori ke kereta kenderaan, memerlukan bahan bakar dari kilang minyak. Kemudian kilang minyak tersebut memerlukan banyak pekerja agar mereka boleh memproduksinya, mengeluarkan bahan bakar. Sehingga jika tidak ada pekerja, maka tidak akan ada bahan bakar. Minyak ke petrol tak ada. Dan jika tidak ada bahan bakar, maka tidak ada kereta yang boleh mengangkut beras. Sisi-sisi yang lain, kalau mobil tersebut memiliki bahan bakar, maka mobil tersebut memerlukan sopir, memerlukan killer ke apa untuk mengendarainya lah. Memerlukan driver lah. Setelah itu beras dibawa ke supermarket. Namun supermarket tidak boleh jadi begitu saja, melainkan memerlukan tukar untuk membangunkannya, memerlukan karyawan dan lainnya. Tidak sampai hanya di situ. Agar beras tersebut sampai di tangan kita, maka ada seorang yang mesti pergi membeli beras tersebut di supermarket dahulu. Jika telah sampai di rumah, maka beras tersebut mesti dimasak terlebih dahulu. Adapun untuk memasak nasi memerlukan macam-macam lah dah. Koli lah, puyuk lah, macam-macam lah. Setelah jadi barulah kemudian boleh dihidangkan kepada kita. Ini semua menunjukkan bahawa nasi yang kita makan memiliki banyak sangat rangkaian yang sebab-sebab sehingga boleh sampai ke tangan kita. Oleh kerana itulah maksud penulis adalah jangan sampai hati kita terfokus pada al-mubashir, sebab yang langsung nampak depan mata. Akan tapi lihatlah rangkaian yang ada di balik sebab tersebut dah. Kalau kita terima kasih tak pada, terima kasih pada orang depan kita hak bui nasi ke apa kita dak.
Ada lagi ramai lagi yang bekerjasama saling rangkai-merangkai boleh jadi nasi. Tak kira lagi tu dah sudah tu Allah SWT belakang gabung jalan ke sebab-sebab tu sampai jadi. Terdapat banyak sekali sebab-sebab yang seandainya satu sebab sahaja dari rangkaian tersebut, sebab tersebut hilang, maka nasi itu tidak boleh jadi. Dan yang merangkai itu semua adalah Allah SWT. Jadi rangka-rangka siapa kita boleh makan nasi itu Allah SWT belaka. Contoh kedua ada doktor yang menyembuhkan kita. Bukankah doktor tersebut boleh menjadi doktor dengan banyak sebab? Di antaranya adalah Allah SWT jadikan dia cerdik, cerdah, pandai ngaji, ngapa, mudah ingat. Allah buat dia mendaftar kuliah dan kemudian lulus. Kadang-kadang dia doktor tak sengaja termasuk doktor dan macam-macam. Kemudian Allah biar berikan orang tuanya rezeki yang banyak untuk membiayai kuliah anaknya. Ada setengah tu dia boleh ngaji tu sebab ada kewangan daripada mak pak dia. Kalau tidak tak ada boleh suruh agak tak boleh ngaji. Dan sebab-sebab yang lainnya hingga boleh bertemu kita. Intinya untuk menjadikan dia sebagai doktor yang mengobati kita, dia haruslah melalui banyak rangkaian sebab-sebab yang lain. Dan yang merangkai sebab-sebab tersebut tentunya adalah Allah SWT saja. Hal ini semakin menguatkan kita sumber kenikmatan yang sesungguhnya adalah dari sisi Allah SWT. Demikianlah seharusnya cara kita berfikir sebagai bahawasanya yang berhak kita syukuri adalah Allah SWT, bukan sebab yang ada di hadapan kita. Dalil dalam bab inilah matan dalil. Allah SWT firman, "Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 83. Mujahid, dia adalah seorang tabi'in dan merupakan murid dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mujahid menafsirkan ayat tersebut dengan berkata, "Wa qalu rajul, hadza mali waristuhu an abai." Maksudnya adalah perkataan seorang, ini adalah harta kekayaan yang aku warisi dari nenek moyangku. An bin Abdullah juga menafsirkan dengan berkata, yaqulun laula fulan la yakun kaza, iaitu mereka berkata kalau bukan kerana fulan tentu tidak akan menjadi begini. Ibnu Qutaibah berkata, yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina, iaitu mereka berkata nikmat itu kerana syafaat dari Tuhan-Tuhan kami. Syarah ayat ini ada pada surah An-Nahl. Adapun surah An-Nahl, para ulama juga menyebutkannya sebagai surah An-Ni'am, iaitu nikmat-nikmat. Kerana dalam surah tersebut Allah SWT banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmat dari awal surah. Akan tapi Allah SWT kemudian menyebutkan kesimpulannya dengan ayat ini, iaitu mereka orang musyrikin mengetahui nikmat-nikmat Allah namun kemudian mereka mengingkarinya. Imam Tabari rahimahullah menyebutkan bahawa ada khilaf di kalangan ahli tafsir tentang makna nikmat Allah dalam ayat ini. Pendapat pertama, yang dimaksudkan nikmat Allah dalam ayat ini adalah nikmat duniawi. Dalam hal ini, seperti Allah SWT berikan rezeki berupa kesihatan, pakaian, keselamatan, dan banyak lagi kenikmatan dunia lainnya. Akan tapi mereka mengingkari semua nikmat tersebut. Hal ini kerana kebanyakan nikmat-nikmat yang disebutkan dalam surah An-Nahl adalah nikmat-nikmat duniawi yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, bahawa mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah tersebut. Pendapat kedua, jadi maksudkan nikmat Allah dalam ayat ini adalah nikmat ukhrawi, nikmat agama. Dalam hal ini iaitu nikmat diutusnya Nabi SAW. Pendapat kedua ini sendiri dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari kerana ayat sebelum dan sesudah ayat ini berbicara tentang Rasulullah SAW, di mana Allah SWT firman, "Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun." Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajipan yang diberi bebankan ke atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar pada Allah. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, yakni Rasul dari setiap umat. Kemudian tidak diizinkan pada orang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon keampunan. Surah An-Nahl ayat 82 hingga 84. Oleh kerananya Ibn Jarir At-Tabari merajihkan, menguatkan pendapat kedua ini, iaitu mereka orang musyrikin diberikan banyak kenikmatan namun mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Kedua pendapat di atas sama-sama kuat kerana lafaz ni'matallahi dalam ayat ini merupakan al-mufradul mudhaf yang memberi faedah keumuman.
Dan pada dasarnya nikmat Allah SWT mencakupi kedua-duanya. Ada 3 asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah terkait apa yang dimaksudkan mengingkari nikmat Allah. Dari 3 asar ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih cenderung memilih pendapat pertama. Hal ini dikarenakan asar yang dibawakan oleh beliau menyebutkan tentang orang yang berkata perihal perkara dunianya. Inilah yang sering terjadi dalam masyarakat kita lah. Sering kita dapati orang yang menyandarkan kenikmatan pada sebab. Oleh kerana itu, inilah pentingnya bagi kita bahawa hendaknya kita berhati-hati dalam berucap. Ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari kemudaratan, maka hendaknya langsung mengingati Allah SWT dahulu. Kerana di saat-saat seperti itulah kita perlu untuk mengingati Allah SWT, bukan kemudian kita menyebut sebab. Ingat Allah dulu baru sebab. Asar yang pertama dari Mujahid, iaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah SWT adalah mengatakan bahawa harta yang dimiliki itu didapatkan dari warisan nenek moyang. Mengapa perkataan ini merupakan perkataan yang mungkar? Kerana dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab terdekat, iaitu bapaknya, nenek moyangnya. Memang benar bahawa yang dia rasakan adalah dia mendapatkan harta dari ayahnya. Akan tetapi dari manakah harta ayahnya tersebut? Maka seharusnya seorang itu sedar bahawa harta itu asalnya dari Allah SWT. Hanya saja dititipkan, diberi kita jagalah melalui bapaknya dah. Dan kerana itulah Allah SWT menyebutkan dengan Al-Quran bahawa harta itu hakikatnya milik Allah SWT. Allah SWT berfirman, wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, dan berikanlah pada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakannya kepadamu. Surah An-Nur ayat 33. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahawasanya harta yang ada pada diri kita itu asalnya dari Allah SWT. Kemudian dalam banyak ayat Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah daripada sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan padamu. Surah Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini juga menjelaskan bahawa harta yang ada pada diri kita asalnya dari Allah SWT. Yang tentu saja harta tersebut datang dengan berbagai-bagai sebab. Demikian pula firman Allah SWT, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhnafina fihi falladzina amanu minkum wattaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kepada Allah dan Rasul. Berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, yakni amanah. Maka orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan harta di jalan Allah memperolehi pahala yang besar. Surah Al-Hadid ayat 7. Ini semakin menunjukkan bahawa harta yang kita miliki itu asalnya dari Allah SWT. Penulis sering menyampaikan logika sederhana tentang dalil bahawa harta yang kita miliki bukanlah milik kita. Ketika seorang memiliki mobil, kereta lah, berada di mana kereta tersebut? Tentu berada di dalam kereta yang kemudian dia membelinya dengan wang. Kemudian wang tersebut dari mana? Tentu dari usaha-usaha yang dia lakukan, seperti bekerja dan atau jual beli. Contoh yang lain, ketika kita kehilangan barang yang kita miliki, kita tidak tahu di mana keberadaan barang tersebut. Ini menunjukkan bahawa barang tersebut hakikatnya bukan milik kita. Kerana keberadaannya saja pun kita tidak tahu. Maka sangat jelaslah bahawa sejatinya harta itu berpindah-pindah. Hanya saja kebetulan harta itu berada di tangan kita pada waktu sekarang, dan Allah SWT menjadikan kita menguasainya secara penuh ataupun tidak penuh. Janganlah harta yang kita miliki, jasa yang kita gunakan sahaja hakikatnya bukan milik kita. Allah SWT firman tentang perkataan seorang mukmin yang terkena musibah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Oleh kerana itu, kita mesti sedar bahawa sesungguhnya harta yang ada pada diri kita bukanlah milik kita. Akan tetapi pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT belaka. Kita hanya sekadar dititipkan harta tersebut. Ketika kita sedar bahawa harta tersebut hanyalah titipan, maka kita mestilah menggunakannya sesuai dengan aturan sang pemilik sesungguhnya, iaitu aturan Allah SWT. Akan tetapi ketika seorang meyakini bahawa sebab ayahnya atau nenek moyangnya dia mendapatkan harta tersebut dan tidak menyandarkannya pada Allah, maka dia telah terjatuh pada syirik kecil. Asar yang kedua dari Aun bin Abdullah, iaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah SWT adalah mengatakan, tanpa si fulan maka tidak akan terjadi demikian. Perkataan ini juga termasuk syirik kecil. Oleh kerana itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terlepas dari kemudaratan dengan sebab seseorang, hendaknya kita langsung ingat pada Allah Ta'ala.
Dengan berkata kalau bukan kerana Allah kemudian sebab si fulan, maka pasti tidak akan terjadi demikian. Asar yang kedua dari Qutaibah, iaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah SWT adalah sebagaimana perkataan orang musyrikin yang mengatakan bahawa nikmat yang mereka dapatkan itu berasal dari sembahan mereka. Perkataan ini jauh lebih buruk dan berbahaya dari dua perkataan sebelumnya. Kerana selain menyandarkan nikmat kepada selain Allah, mereka juga melakukan kesyirikan. Oleh kerana itulah darjat perkataan ini bukan hanya sampai pada darjat syirik kecil, akan tapi sudah boleh masuk ke dalam kategori syirik akbar, syirik besar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.